Hai semua, apa khabar hari ini? Assalamualaikum dan salam sejahtera dari Cikgu Liza. Okey, Cikgu Liza harap semuanya sihat-sihat saja hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar tajuk penyelesaian masalah pecahan Part 2. Okey, sebelum ni kita dah belajar Part 1. Okey, jom kita lihat. Objektifnya adalah untuk menyelesaikan masalah yang diberi melibatkan pecahan dengan pelbagai kaedah serta strategi. Adik-adik, mudah saja yang perlu adik-adik ingat. Apabila baca soalan penyelesaian masalah, pastikan dibaca dengan teliti. Fahamkan, gariskan kata kunci pada ayat. Okey, jom kita belajar. Soalan 1. Dia mempunyai wang sebanyak RM300. Jadi, apabila kita membaca soalan, adik-adik kena pastikan gariskan kata kunci. Okey, sambil kita baca, kita pun garis, RM300. Kemudian dia memberikan, perkataan memberikan ini adik-adik perlu tahu bahawa dia berikan, maksudnya dia akan keluarkan daripada duit yang dia ada. Okey, kepada adiknya, sebanyak 2/5 ni penting. Ini sangat penting 2/5 ni. 2/5 daripada, daripada ni sebenarnya adik-adik darab. Adik-adik tahu darab kan? Daripada wangnya itu. Sekarang ditanya, berapakah wang yang diberikan kepada adiknya? Yang diberikan kepada adiknya. Ini kena alert. So sekarang ni kita kena alert dan kita kena faham kehendak soalan. Soalannya, dia nak beri pada adik dia. Jadi langkah pertama kita garis kata kunci tadi, kita dah selesai garis. So kaedahnya adalah 2/5 daripada tadi adalah darab. Tapi 2/5 tu diberi ke adik. Didarabkan dengan pecahan wang yang Siti ada pada mulanya, iaitu RM300. Adik-adik, apabila adik-adik mengira, sebaiknya adik-adik tuliskan di sini. Adik-adik tuliskan dekat RM300 ini adalah RM. Ini sebaiknya tulislah sebab itu adalah unit. Kita kena tulis RM. RM300. So sekarang kita boleh potong CV 5 dengan 30. 5 darab 1, 5 darab 60 dapat 300. Ataupun 5 darab 6, 30. Sifar naik 1 ke atas. Jadi tinggal 60 didarab 2. 120. Seandainya adik-adik tak pandai potong, adik-adik boleh buat bentuk lazim. 300 didarab dulu dengan 2. Jadi 600. Kemudian, bila dah darab, adik-adik dapat jawapan 600, adik-adik boleh bahagikan dengan 5 pun boleh. Itu kaedah 2. Ataupun kaedah 3, adik-adik juga boleh nak buat, ambil 300 ni dahulu, adik-adik bahagi dengan 5. Bahagi nombor bawah. Setelah dapat jawapan, adik-adik darab balik dengan 2. Pun boleh juga. Tapi Cikgu Liza tunjuk cara potong dah lebih mudah lah. Tapi kita perlu mahir CV. Okey, jadi ada 3 kaedah yang boleh digunakan di sini. Baiklah, kita teruskan. So sekarang itulah nilai yang diberi kepada adiknya, iaitu 120. Okey, jom kita lihat lagi soalan kedua. Atira membeli 100 biji rambutan di pekan sehari. Sampai di rumah, dia mendapati 1/5 daripada rambutannya rosak. Jadi adik-adik, kita kena alert. Pertama ceritanya ialah 100 biji rambutan yang dibeli oleh Atira. Tapi kita kena ingat, 1/5 daripadanya adalah rosak. 1/5 daripada ni tadi Cikgu Liza kata darab, rambutannya adalah 100 biji lah. Ini sebenarnya kalau kita senang ingat, kita tulis rambutannya tu ialah 100 biji. Rambutan dia, kita boleh tulis kat sini. 1/5 darab 100, itu poin penting adalah rosak.
Jadi berapakah rambutan yang masih elok? Ini poin yang paling penting. Dia tanya yang elok. So itu keyword kita. Jadi dah garis kata kunci yang kita nak cari sekarang ni ialah yang elok. Tapi dia cerita situ yang rosak. So sekarang kita kena tahu, okey, macam mana nak cari rambutan yang rosak. Okey, mana nak cari rambutan yang rosak, kita boleh dapat 1/5 rosak. Jadi bila 1/5 rosak, maksudnya ada lagi 4/5. Betul tak? 4/5 itu yang masih elok. Dari mana datang 4/5? Okey, dari mana datang 4/5? 4/5 datang daripada 5, nombor di bawah yang penuh ni 5 ditolak dengan 1. Okey, sebab tu kita dapat maksudnya penuh asalnya ialah 5. Okey, 5/5 tolak dengan 1/5. Ini yang masih elok. Nampak tak? Faham tak? 5 tolak 1, 4 kan? Okey, so 4/5 tu masih elok. Kalau tengok di jari pun boleh. Ada 5, okey, 1 dah rosak. Tinggal lagi 4. Kan? Kalau ada di jari. Jadi, itu maksudnya. Ataupun buatlah kalau misal kata tak mahu buat jari 1, 1 jari, 2, 3 jari, 4 jari, 5 jari. So, 1 dah rosak. Okey, 1 dah rosak. Ini dah rosak. Okey, rosak. Kita dah tahu dah dia rosak. Rosak kan? Okey. Kita tulis dengan ni susah sikit lah. Okey, rosak. Okey, agak susah tulis dengan ni. Okey, rosak. Jadi bila rosak maka ada lagi 4 dah ni. 1, 2, 3, 4. 4 lagi masih elok tu jadi 4. Okey, faham ni? Okey, so sekarang kita nak guna pecahan yang masih elok. So 4/5 didarab dengan 100. Dia boleh potong kan? Okey, 5 darab 1, 5. 5 darab 2, 10 dan 5 darab 20, 100. Kalau adik-adik tengok yang masa part 1 kita belajar, kita dah boleh potong sifik, ya. Asas peratus tu belajar. 5 darab 1, 5 darab 20, 100. Kemahiran tu kena ada lah. Okey, 20 darab 4 dapat 80. Nampak tak? Kalau misal kata adik-adik tak mahir dekat sini, adik-adik kena cari 100. Okey, darab dengan 4 jadi 400. Kemudian bagi dengan 5 dalam bentuk lazim. Ataupun 100 bagi dengan 5 dapat jawapan baru darab 4. Boleh juga. Okey, so sama je jawapan 80. Faham tu? Okey, soalan maka kita dah dapat jawapan kan? Itulah 80 yang masih elok. Okey, soalan ketiga. Pak Samad menjual 2,400 biji limau di gerainya. Jika 3/5, okay, kita terus garis. Pak Samad dia beli 2,400. Ini keyword dia. Okay, dia jual. Dia jual di gerai dia. 3/5, okay, kita pun bulat. 3/5 telah habis dijual. Ini telah habis dijual. Ini poin penting. Kita bulat. Yang penting tu bulat sikit. Habis dijual. Berapa lagi limau yang tinggal? Okay, dia tanya yang tinggal. Okay. So, sekarang nak cari yang tinggal kan? Jadi, pertama kita dah fahamkan soalan dah garis kata kunci. Tengok kaedah dia. Kita kena tahu dulu 3/5 dah habis dijual. So, kalau 3/5 habis jual, yang bawah ni ialah yang penuh. Nombor 5 ni yang penuh. Tengok kat jari 5 penuh. Okey, 5. Asalnya ada 5. 3 dah jual. Maka 3 akan tolak dengan 4. 5 akan tolak dengan 3. Maka yang masih elok ada lagi 2. So, 2/5 itulah yang tinggal dalam pecahan. Tapi kita nak cari nilai. Jadi 2/5 yang tinggal tu didarab dengan limau yang ada di gerainya. 2,400. Okey. Kemudian kita potong. 5 darab 1, 5. 5 darab 4, 20. Ada baki 4. Jadi 40. 5 darab 8, 40. Sifar naik ke atas. Itu kaedah potong lah. Maka 480 dah. Okey, jadi sekarang 480 akan didarabkan dengan 2. Maka kalau adik-adik tak tahu boleh buat bentuk lazim. 480 darab 2. Dapatlah 960. Kalau kita tak mahir kita boleh buat bentuk lazim. Adik-adik jangan risau. Okey,
Kita boleh ikut cara kita. Okay, kalau kata Kak Mahir, ambil 2,400. Darab dulu dengan 2. Buat bentuk lazim. Dapat jawapan, bahagikan pula dengan 5. Sebab apa ni maksudnya bahagilah. Okay, ataupun 2,400 bagi 5. Lepas tu dapat jawapan darab dengan 2. Sama je jawapan di 960. Okay, dik? Boleh tu? Okay, so inilah jawapan dia yang masih elok. Dan soalan keempat, soalan terakhir, Sureni membeli 3/5 kilogram tepung. Okay, dia beli 3/5 kilogram tepung. Inilah kita ingat tepung dia beli. Suami dia membeli lagi. Bila membeli lagi, maksudnya dia bertambah lah. Dia beli lagi. Okey, berapa jumlah tepung yang dibeli oleh mereka? Jadi, dibeli jumlah. Kita kena tahu jumlah tepung yang dibeli oleh mereka. Okey, dah garis kata kunci. So, cara pertama yang boleh kita buat, kita boleh ambil sebab jumlah kan. So, jumlah kena tambah lah. Cerita pasal tepung dengan tepung. Dulu Cikgu Liza dah bagi tips macam mana kita nak tahu jumlah. Kadang-kadang jumlah ada masa tambah, ada masa darab. Ikut kumpulan. Ini contohnya, bila kumpulan yang sama, kita tambah. Okey, 3/5 tambah dengan 1/2. So, 3/5 tambah 1/2, kita boleh samakan penyebut macam kita buat pecahan, kan? Iaitu, macam mana? Okey, kalau 5, kita dah tahu 5 ini akan didarab dengan 2, dapat 10. Betul tak? Okey, 2 pun darab dengan 5 dapat 10. Maka, yang atas ikut. Okey. Yang atas pun ikut. Okey, kalau sini 3 darab 2. 6 lah. Dia dapat 6. Dan 1 akan darab dengan 5. Maka dapat 5. Maka dia dapat jawapan. Okey, so kita dah dapat sini tadi. Ditambah, maka jawapan dia dapat 11/10 kilogram. Dan dalam jawapan akhir 11/10 lebih kan? Kita tolak saja cara congak dia. 11 tolak 10. Ada lebih 1. So 1/10. Jadi 1/10. Inilah jawapan dalam kilogram dalam bentuk pecahan. Ini kaedah pertama. Kaedah kedua, cara kedua, kita tukarkan. Kita dah belajar unit nak tukarkan unit kilogram kepada gram. So kita tukarkan. 3/5 ni ialah 600 gram. Okay, ingat lagi tengok di jari. Cikgu Liza dah ajar teknik dan tips tu. Teknik tengok jari. Boleh rujuk YouTube Cikgu Liza. Macam mana nak tengok jari. 3/5 sama dengan 600 gram. Kira dekat 3 jari. 200, 400, 600 kan. Okey, dan 1/5 ni adalah separuh. Maka 500 gram. So, 500 gram. Okey, jadi sekarang tambahkan sahaja. Dapatlah 1,100 gram. Itulah jawapan. Ataupun kalau tak ada 3, kita nak buat dalam kilogram pun boleh. 0,6 kilogram. Okey, tambah dengan 0,5 kilogram. Jadi 1,1 kilogram. Okey semua? Okey, dah faham dah soalan penyelesaian masalah ini? Okey, jadi Cikgu Liza harap fahamlah apa yang Cikgu Liza terangkan. Kalau tak faham, rujuk semula dan cuba lagi menjawab. Jangan putus asa. Terus belajar dan mencuba. Okey. Okey, itu saja dari Cikgu Liza. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Jangan lupa, jika rasa sesuai dan selesa belajar dengan Cikgu Liza ataupun rasa video ini boleh digunakan lagi dan suka dengan apa yang Cikgu Liza terangkan, subscribe lah channel, sudikanlah subscribe channel Cikgu Liza. Okey, jumpa lagi.